Seperti anda, saya juga mempunyai plan untuk cuti semester saya. Saya ingin bersiar-siar, menghirup udara segar. Namun, seperti anda juga, coronavirus telah menghancurkan plan-plan saya tersebut. Apabila saya berada di rumah, saya mencari satu alternatif lain untuk mengisi masa saya di rumah. Jadi dengan ini, saya telah mengambil ikhtiar untuk belajar coding. Antara hasil yang saya telah pelajari adalah saya masih baru dalam dunia coding dan ada banyak lagi benda yang saya perlu pelajari. Namun begitu, disebabkan saya masih baru dalam dunia coding ini, saya faham perasaan seorang itu yang baru bermula nak belajar coding. Jadi, dalam video ini, saya ingin memberikan beberapa tips ataupun beberapa langkah kepada anda yang berminat untuk mempelajari coding agar anda boleh berada di landasan yang betul. Dalam video ini, saya akan ceritakan tentang kesilapan-kesilapan saya dan bagaimana anda boleh atasi kesilapan saya yang saya telah buat. Saya juga akan memberikan link-link ataupun bahan-bahan supaya anda boleh terus start mempelajari coding. Jadi, apa itu coding? Bagi saya coding ni adalah kita memberi arahan kepada komputer. Jadi apabila kita memberi arahan kepada komputer, kita kena cakap dalam bahasa komputer. Jadi apabila kita ingin cakap dalam bahasa komputer, kita kena belajar coding sebab coding itulah adalah bahasa komputer. Sebagai contoh, kalau kita nak cakap dekat seorang tu, kalau pelajar lebih daripada 10 orang, maksudnya pelajar ramai. Orang tu akan terus faham sebab tu bahasa Melayu kan. Tapi kalau komputer, kita kena cakap if number of student more than 10, that means student equals to many. Lepas tu sama juga lagi satu, kalau kita tak cakap, dia macam boleh fikir sendiri. Tapi komputer ni, kita kena cakap satu-satu dekat komputer tu. Jadi kalau contoh, kalau pelajar kurang daripada 10 orang, orang tu akan fikir sendiri. Oh, maksudnya pelajar sikit. Tapi kalau komputer, kita kena tulis. Else, kalau pelajar tak lebih daripada 10 orang, maksudnya pelajar is sedikit. Dia macam tu lah bahasa komputer ni. Dan itulah coding bagi saya lah. Step yang pertama adalah menetapkan sasaran ataupun menetapkan tujuan. Mungkin anda fikir, aduh Rusdi, saya nak programming. Saya tak nak lah fikir pasal tujuan lah, sasaran lah. Tapi kita kena faham bahawa programming ni ada banyak sangat cabang. Antaranya ada programming untuk data analis, ada programming untuk buat website, ada programming yang fokus dekat Android app, dan programming Android app dan Apple app yang iPhone tu pun lain. Jadi ada banyak sangat cabang dalam programming. Jadi apabila ada banyak sangat cabang dalam programming, ada banyak jenis programmer. Ada programmer yang fokus dekat data sahaja. Ada programmer yang fokus dekat app-app iPhone saja. Ada programmer yang fokus ke app-app Android saja. Ada programmer yang fokus dekat buat game sahaja. Jadi itulah kepentingan kita tahu apa sasaran kita. Apa program yang kita nak tulis. Adakah kita nak buat game ke? Ataupun adakah kita nak buat satu app. Jadi apabila kita ada tujuan, barulah kita boleh buat decision ataupun buat pilihan yang tepat. Dan tujuan asal kita boleh berubah, tak ada masalah. Senang je nak tukar. Contoh, sekarang saya fikir nak buat game. Tapi mungkin nanti saya fikir nak buat website. Tapi yang penting sekali, sekurang-kurangnya kena ada tujuan ataupun sasaran dalam minda tu. Okey, dah ada tujuan, ayuh kita ke step seterusnya. Okey, untuk step kedua adalah memilih bahasa programming. Contohnya macam kalau kita nak cakap dengan orang Perancis, kita kena tahu bahasa Perancis. Kalau kita nak cakap dengan orang Jepun,
kena tahulah bahasa Jepun. Sama juga dengan komputer. Komputer ni ada banyak software yang mempunyai bahasa-bahasa berbeza. Jadi bergantung kepada software apa yang kita nak cakap, kita kena belajar bahasa software tersebut. Dan software dan bahasa yang kita ingin pilih ini bergantung kepada tadi, apa sasaran kita tadi, apa tujuan kita tadi. Ini adalah contoh senarai-senarai bahasa dan kegunaan yang bagus untuk dia. Contohnya saya nak buat sebuah website, jadi saya patut belajar HTML. Lepas belajar HTML, saya patut belajar CSS dan saya patut belajar JavaScript. Jika saya ingin belajar pasal AI, jadi saya patut belajar Python ataupun R. Contoh saya nak buat satu game, jadi bahasa yang saya patut belajar adalah C#. Bukan nak cakap Python ni tak boleh buat website. Boleh. Ada modul-modul Python yang boleh buat website. Tapi Python ni dia lebih sesuai untuk data. Jadi sama juga JavaScript ni lebih sesuai untuk buat website. Dia macam kalau kita ada paku, mestilah kita nak pakai tukul. Takkan kita nak pakai pisau. Begitulah. Okay, sebagai seorang beginner, kebanyakan expert-expert ataupun guru-guru coding, mereka akan recommend dua languages ataupun bahasa. Yang pertama adalah Python, yang kedua adalah JavaScript. Kenapa mereka recommend kita belajar Python ataupun JavaScript dulu? Ada 3 sebab. Sebab yang pertama adalah Python dan JavaScript agak mudah untuk difahami dia punya syntax. Nanti saya akan cerita apa itu syntax. Yang kedua, Python dan JavaScript ni dia bagus untuk beginner, tapi dia sangat powerful. Dia ada banyak sangat fungsi sampai orang yang expert akan guna juga Python dan JavaScript. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Python dan JavaScript ni juga ada banyak on demand ataupun kebanyakan tempat kerja akan nak orang yang pandai Python, akan nak orang yang pandai JavaScript. Jadi, nak pilih Python ke JavaScript? Dia bergantung kepada anda lah. Jika anda nak lebih fokus dekat data ataupun lebih fokus dekat mathematics, science, saya recommend Python. Jika anda nak fokus dekat buat website, benda-benda visual, tekan butang ni, dia akan jadi warna ni. Tekan tu, dia akan jadi benda macam tu. Jadi, saya akan recommend JavaScript. Saya suka Python sebab Python ni, dia punya ayat dia sangat mudah difahami. Dia macam ala-ala bahasa Inggeris gitu. Lepas tu, mungkin anda cakap juga, Rushdie, tapi saya nak buat iPhone app. Tu sasaran saya. Jadi saya nak terus belajar Swift. Swift tu bahasa untuk buat iPhone app. Pun boleh, tak ada masalah awak nak belajar Swift terus. Tak payah belajar Python ataupun JavaScript. Tapi saya cerita satu kes ni, ataupun ada banyak kes macam ni. Ada banyak kes orang akan belajar satu bahasa ni, contohnya macam Swift. Mereka cuba belajar tetapi mereka rasa Swift tu susah. Jadi mereka pun give up Swift tu. Jadi apabila mereka pergi balik, mereka nak belajar balik coding, mereka cuba pula Python. Dan bila mereka guna Python, baru mereka sedar yang sebenarnya coding ni tak adalah susah sangat. Dan bila kita dah ada basic coding ni, kita akan rasa coding ni sebenarnya senang. Jadi bila dia pergi balik belajar Swift, dia pun rasa Swift tu sebenarnya senang. Jadi kesimpulan untuk step 2 ni, sebenarnya tak kisah pun apa-apa bahasa yang kita nak belajar, pilih je satu, asalkan belajar coding. Jadi kalau tak tahu nak pilih apa, bagi saya pilih je Python ataupun pilih je JavaScript. Bila kita dah pandai Python ataupun dah pandai JavaScript, kita boleh akan belajar language lain. Jangan ambil masa lebih daripada sehari untuk pilih language. Better kita just pilih dan start daripada kita duduk fikir, nak pilih bahasa apa. Pilih je satu, terus start. Terus ke step yang seterusnya. Okey, step yang seterusnya, step 3, cari bahan belajar. Kita bayangkan satu kelas, ada 2 benda penting yang kita sebagai student kena ada dalam satu kelas tu. Yang pertama, kita kena ada cikgu, dan yang kedua, kita kena ada alat tulis. Okey, untuk cikgu. Cikgu ni adalah orang ataupun website ataupun apa-apa benda yang akan ajar kita coding. Ada beberapa cikgu lah yang kita boleh ambil untuk belajar coding ni. Yang pertama adalah cikgu fizikal orang. Tapi cikgu fizikal orang ni agak mahal lah.
Kalau kita tak ada duit ataupun tak nak spend duit untuk cikgu fizikal, tak ada masalah. Sangat-sangat tak ada masalah, dan kebanyakan orang yang belajar coding memang tak ada cikgu fizikal, dia orang akan belajar sendiri. Ada banyak sangat bahan belajar beginner di luar sana. Antara bahan-bahan belajar yang saya recommend adalah yang pertama YouTube. Specifically ataupun lebih tepat lagi, YouTube Free Code Camp. Free Code Camp ni antara channel-channel YouTube yang popular yang memberi kos-kos lengkap. Okay. Yang kedua pula adalah website-website. Website-website ni kebiasaannya akan ada satu modul yang mereka akan ajar. Dalam modul tu dia akan bagi introduction dan dia akan bagi exercise-exercise yang kita boleh buat. Ada website-website seperti SoloLearn, Free Code Camp tadi pun ada website dia. Ada juga website code.org. Jadi kita just sign up dan terus belajar dekat website-website ni. Okey, itu untuk cikgu. Sekarang kita kena ada alat tulis pula. Alat tulis, kalau kita belajar fizikal, kita pakai buku, pensel. Tapi untuk coding, alat tulis tu adalah tempat kita akan tulis dan edit kod kita. Kebiasaannya, cikgu-cikgu kita tadi akan tunjukkan text editor ataupun bagi alat tulis kat kita. Contoh Free Code Camp tu, setiap awal course dia akan tunjuk macam mana kita nak install text editor kita. Contoh kalau SoloLearn pula, dia ada code playground. Kita boleh tulis type terus dekat website tu. Antara text editor yang famous yang kita install dekat komputer adalah contohnya VS Code, Atom ataupun Sublime text editor. Kalau tak nak install pun, tak ada masalah. Ada text editor online. Kita buka je dekat online dan kita boleh start edit text tu. Start coding. Contohnya SoloLearn dia ada code playground, Free Code Camp pun. Dan Free Code Camp ada tempat dia punya nak edit code tu. Dan ada lagi satu saya recommend adalah CodePen. Jadi website-website ini ataupun app-app ni, kita boleh edit di mana saja kita berada. Coding ni kadang-kadang tak perlu pun komputer. Kita boleh belajar coding daripada phone kita. Kita boleh belajar coding daripada iPad ataupun tablet kita. Lagi satu text editor yang kita pun tak sangka tu text editor, contohnya Notepad. Notepad ni kalau kita tulis kod dekat dalam dia dan kita run, kita sebenarnya boleh run kod tu. Contohnya kalau saya type HTML, kod HTML, dia akan boleh jadi website. Sebenarnya pasal alat ni kan, saya ada cerita juga. Sebelum saya pakai VS Code, saya cuba juga pakai PyCharm. Saya search online, orang cakap kalau nak edit Python, PyCharm ni yang terbaik. Jadi saya try lah PyCharm ni, tapi PyCharm ni dia adalah satu IDE. IDE ni macam text editor tapi untuk yang programmer yang hebat-hebat lah. Jadi bila saya nampak banyak butang, banyak feature, saya pun ke laut. Dan bila saya type code, tiba-tiba keluar pop-up yang saya tak faham, saya siap give up belajar coding. Tapi lepas satu masa saya cuba balik, pakai VS Code, barulah saya dapat merasa kemanisan coding ni. Bila dah tak ada masalah pop-up yang saya tak faham tu. Jadi jangan risaulah pasal alat ni. Pilih je mana-mana yang sesuai untuk anda. Kalau satu ni tak okey, pilih je yang lain. Asalkan kita mula belajar dan kita suka belajar coding. Saya bagi satu tips. Waktu install VS Code ke ataupun apa-apa text editor, ikut je step installation tu ataupun tengok YouTube video. Tak payah nak tukar setting-setting, sebab mungkin bila kita tukar setting tu, benda tu akan buatkan text editor tu tak berfungsi dengan baik. Okey, step keempat, belajar sintaks. Okey, kita dah pilih bahasa, kita dah ada bahan, kita dah ada alat. Okey, sekarang kita perlu belajar bahasa tu. Tapi sebelum kita nak buat program-program besar, yang pertama sekali kita kena belajar sintaks. Okey, apakah itu sintaks? Kalau kita buka dictionary ataupun kita buka kamus, dia akan cakap sintaks ni adalah susunan perkataan ataupun frasa yang menjadikan satu ayat yang lengkap dan sempurna. Jadi contoh kita belajar bahasa Inggeris. Yang pertama sekali kita kena belajar perkataan-perkataan tu kan. Contohnya kerusi maksudnya chair. Meja kalau dalam bahasa Inggeris table. Sama juga kita kena belajar tata bahasa tu dan susunan ayat.
Contohnya kalau kita nak translate kerusi itu hitam dalam bahasa Inggeris, kita akan cakap that chair is black. Bukan that black is chair. Macam tu lah. So yang penting kita tahu maksud perkataan dan kita tahu susunan ayat. Sama juga macam coding, kita kena tahulah apa maksud perkataan-perkataan coding tu dan kita kena tahu macam mana nak susun ayat coding tu. Contohnya if dekat depan, else dekat bawah if tu. Sinteks tu sangat penting. Tapi ramai sangat orang buat satu kesalahan ni. Termasuk saya juga. Saya buat kesalahan ni juga, iaitu adalah mempelajari sinteks terlalu lama. Saya awal waktu belajar tu, saya belajar sinteks ni lama sangat dan saya siap buat nota lagi. Saya belajar satu, buat nota sikit. Belajar satu, buat nota sikit. Dan ini sangat-sangat membazir masa. Sinteks ni benda yang penting dan kita kena habiskan cepat-cepat. Kerana benda yang paling penting adalah untuk start buat projek. Tapi Rushdie, macam mana saya nak ingat semua benda yang saya belajar kalau saya tak buat nota? Advice saya adalah untuk kita pilih satu je course, contohnya course Python Free Code Camp. Lepas tu kita habiskan course tu sekali harum. Lepas tu nota tu, kita ambil je nota yang ada dah orang buat di internet yang kita boleh reference. Contohnya saya share dekat sini nota dari W3 Schools ataupun Python Documentation. Saya ada juga jumpa satu macam cheat sheet. Dalam ni ada 4 page, 4 ke 5 page memang pack dengan semua nota-nota yang kita perlukan setelah mempelajari Python. Jadi sebenarnya kita tak payah pun buat nota, kita just fokus dan buat je coding. Yang syntax tu, belajar syntax biasa je. Lepas tu untuk contoh website-website solo learn, website lain contoh Free Code Camp, kalau kita dah habiskan course tu, kita sebenarnya dah ada nota dah pun. Kita boleh search balik, kita boleh tengok balik course kita dan kita boleh reference balik. Lepas tu ada certain courses tu, kita tak perlu habiskan pun. Dia macam syntax tu sampai satu tahap je. Jadi contohnya solo learn. Solo learn dia ada course Python for beginners. Jadi yang tu dia ajar syntax je. Jadi yang tu memang kita kena habiskan. Tapi ada juga course solo learn Python core. Dia punya syntax tu sampai functional programming je. Bila dah start masuk OOP ni ataupun object oriented programming, kita sebenarnya tak perlu belajar pun sangat. Untuk begini ni kita dah boleh buat aplikasi dah dengan knowledge syntax dari atas tu je. Jadi time frame kalau ikut orang kan cakap maksimum kita belajar syntax 1 bulan. Dia bergantung lah, kalau kita sibuk, ada kerja lah, ada pelajaran lah, jadi kita habiskan syntax ni dalam masa sebulan. Tapi kalau boleh, habiskan lagi cepat, lagi kurang dari sebulan sebab kita nak terus buat projek. Okay, step kelima dan ini mungkin step yang paling penting adalah start buat projek. Saya bagi satu analogi, iaitu contohnya kalau seorang itu nak belajar masak, dia boleh je buka semua buku-buku resipi dan baca muka ke muka kan, baca dari page 1 sampai habis baca buku resipi tu. Tapi benda yang lagi bagus adalah dia belajar masak tu sendirilah. Dia pergi ambil bawang, dia potong-potong, dia cuba masak pakai tangan tu sendiri. Dan benda tu lah chef-chef hebat, mereka akan belajar dengan membuat benda tu. Sama juga macam coding. Jadi apabila kita buat projek, baru kita tahu apa yang kita tak tahu. Tadi waktu belajar syntax macam, alah senang je ni, aku dah tahu dah lah. Tapi bila kita buat projek tu, baru kita sedar yang, oh aku tak tahu pun benda ni, aku kena belajar, aku kena search. Dan bila kita tahu kelemahan kita, baru kita boleh perbaiki kelemahan kita tersebut. Jangan risau, try dulu buat projek yang senang-senang je. Contoh kalau nak buat website, cuba buat static website yang kita rasa cantik sikit. Ataupun kalau nak buat game, cuba buat game yang 2D yang simple. Tak perlu karakter, tak perlu karakter yang cantik-cantik. Buat game yang just boleh main je. Kalau Python, mungkin kita boleh try data analysis sikit je. Macam cuba buat graph sikit-sikit. Boleh juga buat app-app yang simple, supaya kita tahu, supaya kita ada basic. Dan bila kita dah ada satu projek tu, kita boleh go back to that project. Kita boleh tambah baik lagi projek. Oh, app aku ni, aku nak buat warna-warni lah. Jadi tak apa, kita buat je app tu dulu. Dan bila kita dah ada banyak projek, kita boleh share dekat orang, kita boleh tunjuk accomplishment kita. Dan benda ni lah yang recruiters ataupun interviewers akan tanya kita nanti sewaktu interview kalau kita nak cari kerja lah.
Okey, step yang keenam adalah kita belajar cara untuk belajar. Pelik kan? Tapi kita kena belajar cara yang betul untuk belajar. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab sebagai seorang programmer, kita akan menjadi lifelong learner ataupun kita akan belajar sepanjang hidup kita. Kerana program ni akan sentiasa berubah dan kita kena sentiasa belajar benda yang baru. Jadi kalau kita akan selalu belajar, kita kena belajarlah macam mana untuk belajar. Kita kena belajar cara untuk dapatkan informasi. Mungkin anda cakap, alah Rusdi, senanglah, Google je lah. Okey, Google. Tapi kena tahulah nak Google apa. Kalau kita nak tahu apa yang nak kita cari, kita kena faham dulu konsep coding tu. Kita kena faham, kita kena tahu part mana yang tak cukup dan kita kena tahu keyword-keyword yang kita kena type untuk cari documentation tu. Bila kita dah jumpa documentation tu, kita kena belajar macam mana nak baca documentation tu. Kebanyakan language ataupun library, mereka akan ada documentation dan benda tu memang adalah satu senarai je. Macam senarai panjang yang ada semua benda. Jadi kita kena tahulah macam mana yang kita nak. Selain belajar daripada online juga, ada juga orang yang suka baca buku ataupun suka tengok YouTube video lagi banyak. Kalau ikut pengalaman saya, pernah sekali tu saya tak tahu nak tambah feature ni macam mana. Jadi saya duk Google. Semua tak jadi, semua tak dapat, semua tak jadi. Tapi apabila saya tukar satu perkataan je, daripada ni jadi ni, terus keluar apa yang saya nak. Okey, step yang ketujuh adalah membaiki bug ataupun membaiki kesalahan. Bila kita belajar coding ni, sebenarnya kita sedar bahawa dunia ni tak indah. Dan kenapa dunia ni tak indah? Sebab kod kita ni tak jadi. Dan kita tak tahu kenapa dia tak jadi. Kita akan jumpa banyak sangat error waktu kita coding. Error ni lah, error tu lah. Kita baiki satu, keluar lagi satu. Kita baiki satu, keluar lagi satu. Jadi sebuah skill penting bagi seorang programmer adalah mengenal pasti error tersebut, masalah, dan bagaimana untuk baiki error tersebut. Kebiasaannya coding ni programmers ni dia dah kental dah. Jadi ada beberapa tips yang saya akan bagi untuk handle error ni. Yang pertama adalah tahu jenis error. Contohnya type error ataupun zero division error. Jadi contoh kalau zero division error, kita tahu yang zero division error tu maksudnya kita cuba membahagi satu nombor dengan kosong. Bila kita bahagi satu nombor dengan kosong, maksudnya dia akan jadi infinity lah. Komputer mana faham infinity tu apa. Yang kedua, kebanyakan text editor, contohnya VS Code, dia akan ada clue-clue. Dia akan warna-warni. Dia macam contoh Microsoft Word, kalau kita buat typo, akan keluar garisan merah dekat bawah tu kan. Sama juga macam text editor. Dia akan bagi clue-clue kat kita. Okay, tips yang ketiga untuk error handling ni adalah kita kena pandai cari dekat Google. Google ni kawan seorang programmer. Jadi kita kadang-kadang kalau kita copy, contoh kita ada error tu kan, kita just copy, lepas tu kita paste kat Google, benda tu akan keluar dan kita dapat tahu jawapan. Dan last sekali, kita boleh join community. Community antara contohnya macam Stack Overflow. Kita boleh juga tanya soalan kat GitHub. Jadi kita join community, kita boleh tanya soalan dekat orang-orang yang lagi pandai dari kita lah. Dan sebenarnya janganlah frust bila ada error tu. Contoh kita run code, tiba-tiba keluar error. Jangan frust. Sebab sebenarnya error ni adalah kawan kita. Dia bagi tahu apa masalah program tu dan kenapa program tu tak jadi. Orang yang buat program tu, buat bahasa, contoh orang yang buat Python, dia buat error tu sebenarnya untuk tolong kita lah, untuk bagi tahu, oh kau silap kat sini, baiki kat sini. Sebenarnya error yang paling susah ataupun error yang paling susah untuk kita selesaikan adalah apabila tak keluar pun error. Program tu just tak jadi je. Contoh saya ada buat program untuk library tu kan, untuk buku-buku library. Jadi saya tulis, lepas tu dia run for the first time. Saya macam wow, nice. Tapi bila saya tekan butang tu tak jadi. Tekan tak jadi. Saya spend dalam sejam 2 jam juga baca setiap line of code tu, nak cari mana silap saya. Rupa-rupanya ada satu silap ni saya tak tulis bracket je. Tak ada bracket. Kebiasaannya kalau tak ada bracket dia akan keluar error ni, cakap syntax error, tak ada bracket. Jadi saya boleh terus
tukarlah baiki bracket tu. Tapi sebabkan library tu tak ada error untuk situation tu, untuk bracket tu, jadi tak keluar error. Jadi saya habis 2 jam cari masalah saya. Okay, dah habis dah step-step. Now for extra tips. Extra tips. Tip yang pertama adalah join satu community. Join satu community ataupun cari kawan. Bila kita ada kawan ni, barulah kita boleh borak-borak. Barulah kita boleh minat. Contoh kalau kita minat motor, kita akan cari orang yang minat motor juga. Baru best nak borak kan. Okay, itu tip yang pertama, join community. Tip yang kedua, belajar type dengan laju. Ada banyak sangat website dekat sana. Contohnya Keyber ataupun Type Eraser yang akan latih kita untuk type laju. Yelah, sebab coding ni is typing. So kalau kita boleh type laju, kita akan jimat banyak masa lah. Okay, itu tip kedua. Tip yang ketiga adalah belajar shortcut. Shortcut ni macam contoh kita nak copy benda. Boleh kita select, boleh tekan left right click, lepas tu boleh tekan copy, lepas tu nanti klik balik paste. Tapi ataupun boleh juga lagi senang tekan Ctrl C, Ctrl V, settle. So shortcut ni pun akan jimatkan banyak sangat masa untuk kita. Dan last sekali adalah tidur ataupun rehat lah. Kalau kita coding lama sangat, otak kita akan jam sikit. Jadi kalau tengah jam tu, just berhenti sekejap, rehat, tidur, dan bila anda akan datang balik dekat komputer tu, kod tu akan tiba-tiba selesai dengan sendirinya. Okay, itu sahaja extra tips. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih sangat kerana menonton video ini. Maaf kalau ada part-part yang saya tak dapat masukkan kerana takut video ni akan terlalu lama. Dan sila like, subscribe video ni. Terima kasih.